اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 21. Surat 21 baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan apabila disebutkan akan jantung, yakni hati, di dalam kitab itu ke ini baru itu juga. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, maka dikehendaki jantung makna yang kedua, yakni jantung dengan makna qalbun ruhaniyun. Apabila disebut di dalam kitab itu berkaitan dengan jantung, ataupun kita sebut dengan hati, jantung hati, maka dikehendaki jantung qalbun tu makna yang kedua, iaitu qalbun ruhaniyun. Hati bangsa ruh, hati bahasa rohani, sesuatu yang halus, yang dengan sesuatu tadi ni dapat mengetahui, mengenal dan mendapat sesuatu perkara. Yang mana pembicaraan sekarang masuk kepada kitab yang kedua daripada 3 kitab. Dalam kitab Penawar Bagi Hati pada menyatakan qalbun, diterjemahkan dengan jantung. Yang mana qalbun ni dia ada 2 makna. Satunya adalah qalbun jismaniyun, hati yang bangsa bertongkol, bangsa berjisim. Hak tu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri manusia. Itu jantung jismaniyun. Itu pembicaraan dalam bab perubatan lah tu. Kemudian satu laginya qalbun, iaitu qalbun ruhaniyun. Yang mana pembicaraan dalam kitab bila sebut qalbun ataupun jantung, dikehendakinya adalah qalbun ruhaniyun, hati yang bangsa roh, yang mana berkaitan dengan hati ini sendiri. Apa dia hati itu sendiri tu? Ini satu perkara yang serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tercengang kebanyakan akal manusia hak berkaitan dengan hak qalb ni. Yang mana antara qalbun rohaniyun dengan qalbun jismaniyun ni ada dia punya kaitan. Tapi kaitannya macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitan antara qalbun rohaniyun, ni hak bangsa roh ni, dengan qalbun jismaniyun.
Cuma qalbun ruhaniyun ni apabila terpecah daripada qalbun jismaniyun, matilah kitanya. Bila mati seseorang, maka qalbun ruhaniyun ni akan terpecah daripada qalbun jismaniyun. Tapi antara kaitan tu, antara qalbun rohaniyun dengan qalbun jismaniyun tu, waktu tidak diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembicaraan dalam kitab berkaitan dengan hati, jantung, qalbun dikenaki dengan qalbun rohaniyun, bukan qalbun jismaniyun, hak stokor tu, hak daging tu. Tu qalbun jismaniyun. Dan ialah makna yang kedua ni, ataupun qalbun jismaniyun ni, yang dikenaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qulir ruhu min amri rabbi. Artinya, bersabda olehmu, kata olehmu, hei Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Tu hak dimaksudkan dengan qulir ruhu min amri rabbi ni adalah qalbun ruhaniyun. Qulir ruhu min amri rabbi. Di awal ayatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Yang mana asalnya Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lalu di sebuah kebun, lalu ditanya oleh Yahudi berkaitan dengan apa dia roh. Maka Nabi pun jawab, qulir ruhu min amri rabbi ma ataitu minal ilmi qalila. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah, kata olehmu hai Rasulullah, jawab olehmu hai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Roh ni lah kena kepada qalbun ruhaniyun. Pendeknya, mana kesimpulannya? Pendeknya ni kesimpulannya, qalbun, yakni qalbun ruhaniyun, dan roh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Satu makna pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Satu makna ni pada satu ketika, bukan kesemuanya satu makna. Sebab tu di sini dia kata, pendeknya, kesimpulannya, qalbun, yakni qalbun ruhaniyun, dan roh dan nafsu ketiga-tiganya satu makna pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiga ni, dia satu makna juga antara qalbun, roh dan nafsu. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Hak pembicaraan berkaitan dengan qalbun, roh dan nafsu, yang mana ketiga-tiga ni satu makna pada satu ketika, pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Kemudian selesai cerita berkaitan dengan qalbun ni ada dua, satu qalbun jismaniyun, satu qalbun rohaniyun. Kemudian lazimkan olehmu, lazim dengan makna tetap, dengan makna mesti, dengan makna wajib, akan memelihara jantung engkau. Ni jantung ni dak dua makna dalam ni. Jantung di sini kena kepada qalbun rohaniyun, yang mana terdahulu pengarang sudah mengatakan apabila disebut jantung dalam kitab, dikenakinya adalah qalbun rohaniyun, qalbun jismani itu sesara tu. Tu hak hati, hak daging, hak stokor tu. Ni balik kepada qalbun rohaniyun. Apabila disebut dalam kitab jantung qalbun, kena kepada qalbun rohaniyun. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara
jantung engkau, mana qalbun ruhaniyun, memelihara daripada segala kelakuan yang dicela. Ni nak dah. Nak masuk kepada kitab yang ketiga. Nak masuk kepada kitab yang ketiganya, nak membicarakan qalbun ni lah, qalbun ruhaniyun, yang mana wajib kita pelihara daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur dan riak, dan akan menghiasinya ni atau kepada akan memelihara jantung engkau. Maknanya lazim olehmu, mesti olehmu, wajib olehmu akan menghiasi jantung ataupun qalbun ruhaniyun dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri. Ini masuk kepada kitab yang kedua, pelihara hati daripada segala sifat kecelaan. Kemudian kitab yang ketiganya, menghiasi hati dengan segala kelakuan yang dipuji. Yang mana maudhu' pembicaraan ilmu tauhid, ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan pelihara hati daripada sifat kecelaan, kemudian hiasi hati dengan sifat kepujian. Ini maudhu' tempat pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Yang pertamanya, memelihara hati daripada segala kelakuan yang dicela, kelakuan yang diharamkan pada syarak. Yang mana dalam kitab penawar bagi hati ini didatangkan 10 sifat kecelaan yang wajib kita pelihara, yang mana 10 sifat kecelaan ni menjadi asas kepada 70 lebih sifat-sifat kecelaan yang lain. Yang mana dalam kitab ni akan bicara tiap-tiap satu sifat dengan pengenalan sifat kecelaan tu sendiri, dengan dalil ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan pula macam mana kita nak memelihara hati kita daripada sifat kecelaan. Yang mana memelihara hati daripada sifat kecelaan ni, memelihara hati daripada bersifat dengan sifat kecelaan. Adapun sifat kecelaan, contoh didatangkan seperti takabur dan riak. Takabur dan riak ni, sifat kecelaan ni kita nak pelihara daripada terlintas di hati kita. Itu benda yang ittirari tu. Itu benda ittirari, benda yang di luar daripada daya upaya kita, benda yang luar dari daya upaya kita. Sebab ada perkara yang dipanggil perkara ikhtiariyah, ada perkara yang dipanggil perkara ittirariyah. Ikhtiariyah ni hak bangsa pilihan kita. Satu lagi ittirariyah ni perkara yang terjadi. Hak tu bukan duduk di bawah daya upaya kita. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada daya upaya, walaupun hakikinya daya upaya kita tu pun adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlintas sifat-sifat kecelaan ni adalah perkara yang ittirariyah. Itu tidak diambil salah. Yang diambil salah adalah kita bersifat dengan sifat kecelaan. Itu ikhtiariyah, benda yang kita pilih, kita usaha, kita bersifat di hati kita. Barulah berdosa kita, wa 'alaiha maktasabat. Dosa atas seseorang atas perkara yang diusahakannya. Mana usaha tu? Bersifat dengan sifat kecelaan. Adapun timbul lintasan-lintasan khawatir dipanggil. Itu benda yang ittirariyah. Ialah kadang-kadang apabila terpandang orang yang kurang daripada kita, kuranglah apa-apa perkara pun, kurang dari segi agama, kurang dari segi kedudukan dunia, dia mari terlintas di hati kita, maknanya kita dengan dia baik kita lah. Kan gitu?
tengok orang yang kurang dari segi agama ke, kurang dari segi dunia ke, maka akan terlintas di hati kita. Maknanya baik kita daripada dia. Dari segi agama baik kita daripada dia. Dari segi kehidupan dunia baik kita dia mari lintasan. Lintasan tu hak tu syarat tak ambil salah. Yang hak wajib atas kita ni memelihara hati kita daripada bersifat dengan sifat kecelaan. Hak terlintas sifat-sifat ni, hak ni benda yang itirari tadi. Benda khawatir ni lintasan benda itirari. Tapi lintasan-lintasan hak datang tu bukan saja tu. Sebab di hadapan dia akan ceritalah yang mana qalbun ruhaniyun ni lah tempat malaikat mulhim campur kebaikan. Dan qalbun ruhaniyun ni juga tempat syaitan yang bernama waswasung dia campur godaan-godaan perkara yang jahat. Di qalbun ruhaniyun ni lah. Jadi mari lintasan tu syaitan lah. Apa panggil apa? Tayang apa panggil apa? Tayang tau. Tayang tu kita pun ambil jadi kita tu kita yang bersifat. Ada ni. Sebab situ tempat ni malaikat mulhim campur kebaikan. Mari terlintas kebaikan. Mari mana tu? Mari daripada malaikat mulhim. Hati yang sama juga terlintas kejahatan. Itu mari daripada syaitan yang bernama waswasung. Di kalbung tu, kalbung rohaniyum tu. Sebab tiap-tiap anak Adam yang dilahirkan dijadikan satu malaikat mulhim, dijadikan satu syaitan bernama waswasun. Tiap-tiap anak Adam. Termasuk Nabi SAW pun ada satu syaitan yang dijadikan. Tapi syaitan tu tak ada apa peranan pun. Tak ada apa peranan. Tak boleh buat kerja apa pun. Tu syaitan tu. Tapi ada juga pandangan mengatakan ni pandangan ulama mengatakan bahawa syaitan yang dijadikan dengan Nabi SAW tu itulah satu-satunya syaitan yang beriman. Pula timbul gitu. Timbul kata tu beriman. Dah pandangan mutamaknya dah syaitan kafir belaka. Tapi syaitan tu tak ada apa peranan pun. Sebab tak ada tempat untuk dia di dalam hati Nabi SAW. Tak ada tempat. Sebab hitam di hati Nabi itu malaikat sudah bedah dada Nabi dan buang dah tu. Tak ada tempat untuk syaitan. Jadi tiap-tiap anak Adam satu malaikat mulhim, satu syaitan bernama waswasung. Ni duk mari lintasan. Terlintas kebaikan tak dapat pahala lagi. Terlintas kejahatan tak dapat dosa lagi. Apabila hati kuat nak buat kebaikan, barulah dicatatkan pahala. Bila hati bersifat dengan sifat kejahatan tu, barulah boleh dosa. Tapi kalau kebaikan ni tak putus pun ada pahala dah. Kalau kejahatan ni memang sifat hati kita dah tu. Tu barulah dicatatkan dosa. Tapi cuma nak ceritanya, lintasan mari tu daripada lintasan kejahatan daripada syaitan, lintasan tu memang kita tak mampu tu. Itu bukan tidak ada di bawah daya upaya kita tidak ada kesalahan bagi kita. Cuma untuk jadi syaitan ni tak boleh nak litah langsung di hati kita. Ni nak sapa hati tu tahap hati yang mutmainnah sungguh. Hati yang mutmain tetap sungguh, tu pergi kepada perjalanan tariqah penyucian hak rohani dalam. Ni kita cerita penyucian rohani hak fardu ain. Tetapi nak bersih sebersih-bersihnya biar lintasan tu pun tak timbul. Tu datang dari tariqah perjalanan pengambilan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunat, sembahyang ratus-ratus rakaat, mengaji Quran satu hari oleh khatam sekali, berzikir puluh-puluh ribu. Ni panggil apa? Perjalanan untuk penyucian rohani dalam tu biar tak timbul langsung lintasan ni.
Ni sampai peringkat mana ni? Sampai peringkat hati para sahabat radhiyallahu anhum, hati para aulia. Itu licin. Itu licin. Faham tak? Hak tu hak dalaman tu. Hak ni kita nak pelihara daripada sifat hak cela tu jauh syariat tu. Hak ni hak mula-mulanya. Tapi kalau sifat cela syariat pun dak kena, takabur, riya, ujub, apa lagi ni? Hasad, ghadab, apa semua tu pun dah kena. Lepas tu nak cerita penyucian hak dalaman, tu bohong belaka tu. Nak menyuci hak dalaman tu, atau pergi kepada amal-amal sunat tariqah, sembahyang sunat ratus-ratus rakaat. Jadilah mengaji Al-Quran, satu hari 2 hari khatam sekali, satu hari 2 hari khatam sekali, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya sir dalam hati dia licin, tidak ada dah. Maka syaitan pun tak nak suruh dah. Tapi hak syariat memelihara hati dari sifat kecelaan hak ni bagi hawa-hawa ni. Ni dia panggil peringkat orang awam. Kan kita kata nak bertarekah, nak penyucian rohani dalam kepada orang awam. Memanglah kepada orang awam. Orang yang tidak ada makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang awam mana? Orang awam yang cukup asas syariat. Syariat pegangan cukup, syariat zahir fiqh cukup, qada fardu ain, tak nanti alim tapi cukup fardu ain. Satu lagi ni syariat hak batin, hak fardu ain. Tu wajib alim tu. Alim fardu ain itu wajib. Tapi duduknya orang awam lah. Orang yang tidak ada makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni hak bertarekah nak penyucian rohani ni. Tapi kalau ilmu akidah tak mana hala, ilmu fiqh fardu ain pun tak ngaji, tu dak bilang orang pun tu. Cara ni. Ni tak kena agama, akidah pun tak kena, sembahyang bang pun tak sebenar. Kalaulah dia tak sembahyang terus, tiba-tiba dia gomo zikir tanpa sembahyang, kita kata jelas lah. Itu orang tolak syariat tu. Betul jalan salah tu. Dak sembahyang apa semua jalan salah. Dak sembahyang jalan salah. Kenapa dak sembahyang jalan salah? Kerana sembahyang tu wajib. Jalan salah dah sebab hak wajib dak tunaikan sembahyang. Ada zikir hak sunat pun dak. Memang jalan tu salah sebab sembahyang tu wajib. Sembahyang je wajib. Belajar wajib tak fardu ain. Khilaf ulama ni, mana besar kewajipan belajar fardu ain dengan mana besar kewajipan sembahyang 5 waktu. Khilaf ulama. Mana kalau kata berzikir, beramal tapi sembahyang tidak, kita kata memang jelaslah. Tapi macam mana dengan hak tak belajar fardu ain? Samalah. Akidahnya macam mana? Ni kena faham molek ni. Tak faham sini dipakai lopak. Jadi hak kewajipan agama dikesampingkan. Kalau belajar nanti kemudian tak ada pun nanti kemudian tu, cakap je. Hak ni kita yang ketiga ni, nak membersihkan pelihara hati dari segala sifat kita, pelihara, jaga tu. Nak supaya bersih tu langsung tak mari hak sifat cela ni, tu pergi pada hak tadi, amal-amal sunat, tariqah perjalanan dengan amal-amal sunat yang menyucikan sir dalam qalb rohani kita tu. Tu perjalanan panjang lah di situnya. Ni kita syariat dulu ni, nak memelihara, ni wajib pada kita. Memelihara tu wajib. Kita nak memelihara daripada sifat kecelaan ni, nak pelihara kena kenal lah barang yang kita nak pelihara tu. Kau takabur pun tak kenal, riak pun tak kenal, ujub pun tak kenal. Nak pelihara macam mana? Kalau kita kata nak hindari, apa panggil? Nak hindari macam mana kalau kita tak kenal? Tapi hak kelakuan cela ni memang lintasan mari. Tu tak boleh nak elok dah tu. Tu tadi. Tu bukan di bawah daya upaya kita. Kau banyak ilmu, kau kuat mari lintasan. Kau banyak amal, kau kuat mari lintasan. Kau kita mujahadah nak lawan lintasan tu, kau banyak mari.
Dulu-dulu masa duduk jauh daripada agama, apa tak ada pun lintasan tu. Apa tak ada lintasan, cuma kita dak lintasan tak ada apa. Sifat tu sifat hati kita dah litah-litah dahnya. Tak ada lintasan dah. Lepas kita belajar baru kita sedar. Orang tu lintasan dah lama kini. Sifat tu ada ke di hati kita. Rasa tak ada mana nak takabur, nak riak. Nak takabur kat mana, ilmu pun tak ada. Nak riak kat mana, ilmu pun tak ada. Jadi akidah tak mana hala, semayabang tak mana hala. Ni kadang-kadang hati kita kata tak ada takabur riak. Kadang-kadang kita tak tahu pun. Itu memang sifat manusia. Dijadikan ni Nabi Adam daripada tanah yang bercampur dengan sifat-sifat ni semua. Cuma kita tak kenal sifat, tak kenal barang. Jadi kita rasa dulu macam tak ada, sekarang baru banyak ada. Tapi sekarang kita berasa kuat sebab dah kita duk mujahadah kita dengan akidah kita pelihara, dengan semayabang pelihara dengan ilmu. Lepas tu hak hati pula nak pelihara pula. Kau lah lintasan-lintasan tu datang daripada syaitan yang bernama waswasung tu. Lintasan dah anak pelihara tu nak pelihara daripada segala kelakuan, segala sifat hati yang dicela pada syarat. Nak memelihara, nak lepas tu bersih tu, itu kira perjalanan. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita duduk pelihara, duduk mari, akhirnya lala kita jadi sifat hati kita sekejap. Maka berdosa kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenal ni barulah Allah. Jadi kita duk layak. Hak lintasan mari ni lebih kita daripada orang tu. Nisbah ilmu, nisbah amal, nisbah kebaikan-kebaikan yang lain, nisbah dunia. Duk jaga dah. Tiba-tiba kita ni dalam keadaan lalai, lupa akan Allah. Kita bersifat dengan sifat seumpama tu. Dan ilmu ada, kita sedar dah kita salah, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barulah boleh bertaubat. Sebab apa? Ilmunya ada. Kenapa bertaubat? Kerana langgar. Kerana kita langgar hak larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bertaubat ni orang yang berilmu, tetapi ada ketikanya dia tidak beramal dengan ilmu, barulah timbul taubah. Orang jahil nak taubah macam mana? Langgar ke tak langgar kita tak tahu pun. Hak buat tu pun tak sebenar pun, walaupun nampak macam buat, nampak macam semayang, nampak macam puasa, nampak macam pergi Mekah, nampak je lah. Tapi ilmu ada ke tak? Tak ada. Hak tu bukan pun. Hak tu bukan pun. Hak tu nak taubahnya kat mana tak tahu. Apabila tahu ni lah, kita ni mudah tergoda dengan hak syaitan. Kita pun buat benda orang larang zahir ataupun batin, ni cerita hak batin. Timbullah bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu taubah mari daripada ilmu. Mana apa taubah ni? Orang berilmu yang tak beramal dengan ilmu. Ada saat-saat tu lah. Ada ketika-ketika tu tahu sangat takaburnya macam mana, tapi ada ketika takabur. Tahu sangat riaknya macam mana, tapi ada ketika riak. Maka wajib bertaubah. Siapa ni? Orang berilmu yang tidak beramal. Tapi kalau orang tak ada ilmu, apa takabur? Tak tahu. Apa riak? Tak tahu. Taubahnya apa? Tidak ada taubah. Sebab tu dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, selesai 10 sifat mazmumah, masuk kitab yang ketiga, 10 sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Ini susunan ulama susun ni. Macam nak timbul taubah ni, kena ada 10 sifat mazmumah ni. Tiba-tiba bersifat dengan sifat mazmumah ni, bertaubah. Ada. Dia kalau bab akidah macam sebut sama bab akidah ni kemah molek dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak gerak dah bab akidah ni. Ada.
Kita dah berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada dah nak berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Tetap dah tunya. Kemudian untuk semata-mata ibadah kita sembahyang, ilmu ada, memanglah kita tetap dah buat sembahyang syarat taharah rukun bersemua ni kita buat dengan sempurna. Ada. Hak pekoh hak bab ibadat. Kita pekoh mana hak kita payah nak jaganya. Pekoh bab ni. Hak zahir mata, telinga, lidah ni. Hak luar daripada sembahyang. Hak tu payah kita nak jaga. Hak pekoh dalam ibadat dalam sembahyang, ilmu ada. Tak jaga rukun. Jaga. Syarat bagi rukun tak jaga. Jaga. Itu mudah je. Tapi syarat ada ilmu lah. Kalau ilmu tak ada, tu sembahyang ikut down je tu. Ada dengan ilmu ni. Mudah jaga. Luar ibadah, hak kita nak kena jaga mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. Ni. Hak zahir hak payah sikit, nak banding dengan zahir hak ibadat dalam sembahyang. Hak payah lagi ni, ni. Kena ada 10 sifat mazmumah, nak pelihara daripada bersifat ni. Ni hak payah. Ni disusuli dengan sifat mahfudh pertama, taubah. Jadi kita taubah ni sepanjang masa, sebab kita melakukan kesalahan sepanjang masa, tak lari kita ni. Kesalahan mana? Kesalahan yang kita tahu. Itu kesalahan makna apa? Ilmu yang tidak beramal. Sebab tu ilmu tidak beramal ni memang itulah hak kitanya. Ada ni. Ada ilmu tidak beramal, hak tu timbul taubah. Siapa yang bertaubat? Orang yang melakukan dosa. Siapa yang melakukan dosa tu? Orang tu kenal ada dosa, orang melakukan dosa tu. Kenal lah sebab dia ada ilmu. Hak tu panggil ada ilmu tak beramal. Dah kata masuk neraka dahulu semua berhala, tu nampak akidah. Tu nampak akidah. Tahu dah akidah tu akidah kufur, berpegang juga akidah kufur. Orang semua berhala pun kafir, orang berpegang akidah kufur, kafir pun dia kafir, tapi kafir dengan ilmu. Dia masuk neraka dahulu semua berhala. Sebab tu jangan mudah-mudah. Orang di ilmu tak beramal, masuk neraka dahulu semua berhala. Hak mana? Sebab orang yang bertaubat di dosa ni orang yang berilmu tapi tak beramal. Sebab apa? Dikenal itu dosa tapi dia langgar juga. Nak kenal itu benda tu dosa, ilmu ada ke tak? Ilmu ada kan? Kalau ilmu tak ada, kita tak kenal dosa. Tak ada ni. Kita bertaubat daripada dosa yang kita lakukan. Awak kenal ke benda tu dosa? Kenal lah. Sebab apa? Belajar. Sebab apa jadi langgar? Tak beramal tu. Macam mata, telinga, lidah, kita tahu sangat dah hak mana yang dilarang kepada kita. Nak tengok hak mana Tuhan larang, dengar hak mana Tuhan larang, bercakap hak mana Tuhan larang. Kita ngaji sangat dah. Tapi ada ketikanya kita tak terpelihara. Tu nak bertaubat. Hak payah lagi hak kelakuan hati. Nak bertaubat dari dosa takabur, siapa ni? Orang takabur yang kenal apa dia takabur, mana ada ilmu. Nak bertaubat daripada dosa riak, siapa ni? Orang riak yang kenal apa dia riak, mana dia ada ilmu. Tapi tidak terpelihara. Kadang-kadang terpelihara, kadang-kadang tak terpelihara, terperangkap dengan lintasan-lintasan yang dilintaskan oleh syaitan. Orang ada ilmu. Orang tak ada ilmu tak kenal. Hak tu tak ada nak pelihara sebab tak kenal. Sebab tu kewajipan kitanya nak memelihara hati daripada segala kecelakaan kelakuan yang dicela. Sebelum tu kita kena kenal dahulu apa dia kelakuan yang dicela. Dia misal sini seperti takabur dan riya. Takabur ni sombong, membesar diri. Takabur sombong, membesar diri. Kemudian takabur ni hak mana yang diharamkan pada syarak, manakah takabur yang dibenarkan pada syarak. Kemudian macam manakah kita nak memelihara hati kita dari bersifat dengan sifat takabur. Kemudian satu laginya riak. Riak. Dia riak ni buat amal bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia riak ni lebih dahulu dari takabur. Sebab takabur ni kalau kita cerita bab ilmu dengan amal lah.
Dia takabur ni termasuk dengan perkara-perkara dunia. Tu takabur juga dengan pangkat dunia, dengan harta benda dunia. Tapi kalau kita nak cerita bab ilmu dan amal, hak pertamanya riak lah, nak kena pelihara. Contoh kita belajar, nak timbul takabur baru belajar tak pandai lagi. Hak timbul mula-mulanya apa? Riak. Belajar kerana yang lain. Awal-awal lagi dah. Tak ada. Kita nak benda ni, nak takabur dengan ilmu baru belajar. Tapi masa baru belajar ilmu tu timbul dah riak. Apa dia? Belajar bukan kerana Allah. Kita nak beramal pula, tak timbul lagi takabur dengan amal. Sebab kita baru nak beramal, timbulnya kita beramal bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Beramal bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita pun pelihara, belajar pun kerana Allah, beramal pun kerana Allah, ilmu kau banyak, amal pun kau banyak, hak kerana Allah ni, maka timbul pula takabur. Tapi hak mula-mulanya hak riak. Sebab itulah bab belajar ni mula-mulanya belajar biar ikhlas. Kemudian lepas berilmu jangan takabur. Barulah kita susuli jangan takabur. Hak mula-mulanya belajar biar ikhlas. Jangan belajar tu riak. Wa amal biar ikhlas, jangan wa amal serta riak. Bila kita boleh wa amal, jangan takabur pula. Tapi mula-mula nak kena peliharanya adalah riak. Lawan kepada sifat ikhlas. Lawan pada sifat ikhlas. Hak mula-mula sekali. Sebab timbul mula-mulanya ialah ni ialah jalan masing-masing. Payah mula-mula belajar nak solid itu kerana Allah. Mula-mula beramal, ialah kadang-kadang kita beramal mula kerana malu dia orang lah. Mula-mula nak belajar kita juga. Ada orang duk ajak malu kita duduk sejik semua tu malu dia orang mau belajar. Tu kerana orang mula-mula tu riak. Kita belajar ilmu fardu ain, kita kenal dia riak tu apa dia, ikhlas tu apa dia, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib pelihara jantung engkau daripada segala kalau dicela dan akan menghiasi jantung ini qabung rohaniyun dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri. Sabar mula-mula dan merendah diri, tawadhu. Ini contoh dia, sabar dan merendah diri. Kita ni pun sabar ni banyak peringkat pula. Kita sabar daripada hak lintasan sifat mazmumah tadi. Kena sabarlah. Kena tahan dia sabar ni habs ni ikat kurung molek. Faham tak ni? Kalau tak sabar daripada perkara-perkara dilarang. Tak sabar daripada godaan takabur, tak sabar daripada godaan riak. Itu sabar atas perkara yang maksiat. Dia apa? Sabar atas ketaatan, sabar atas perkara maksiat dan sabar atas musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi antara pelihara hati daripada sifat kecelaan dengan menghiasi sifat kepujian, dia mula-mulanya pelihara dulu. Takhliyah, barulah tahliyah, kita hiasi hati dengan sifat kepujian. Kita kena bersih dulu daripada kotoran mula-mula, barulah kita pun pakai comel. Gitu ada. Ke busuk bangor, kotor belesung, dak mandi tak apa, pergi hias dah. Tu orang tak betul tu. Mandi dak apa dak, dia bedak begicu tu. Dah mandi ke dak? Dak. Tahu dak betul. Dia mula-mula ni bersihkan dulu daripada kotoran, barulah kita hiasi pula. Hias jadi comel. Ini samalah. Pelihara hati daripada sifat kecelaan, kemudian hati kita tu hiasi dengan sifat kepujian. Sebab tu dalam kitab pernah bagi hati 10 sifat mazmumah terlebih dahulu bicaranya, baru disusuli dengan 10 sifat mahmudah. Tahliyah, bersih hati, pelihara hati daripada sifat kecelaan, kemudian hiasi hati dengan sifat kepujian. Kenapakah wajib kita pelihara hati daripada sifat kecelaan?
wajib kita hiasi hati dengan sifat kepujian kerana beberapa perkara. Didatangkan berapa perkara? Didatangkan 5 perkara, 5 kerana, 5 sebab. Kenapa kau kita wajib pelihara hati daripada sifat kecelaan dan hiasi hati dengan sifat kepujian? Pertama, kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.